الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 151 surah Al-Baqarah, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat berikutnya 152, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 151 Allah menyatakan sebagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang rasul, seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan kamu, yakni dari kalangan manusia atau dari kalangan Quraisy. Kalau di kalangan Quraisy ditujukan kepada orang Arab, kalau di kalangan manusia yakni semua bangsa, bukan dari kalangan malaikat. Rasul itu seorang manusia macam kamu juga, cuma beza dia diberikan keistimewaan sebagai seorang rasul yang mempunyai sifat-sifat yang wajib bagi rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah, benar, amanah, menyampaikan, dan bijaksana. Mempunyai sifat harus bagi rasul dan sebagainya. Yatlu alaikum ayatina, ia membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kamu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah. Ini merupakan dalil bahawasanya Nabi SAW dan para Nabi yang lain bersifat ma'sum. Ma'sum maksud dipelihara daripada segala kesalahan, dipelihara daripada dosa, kerana baginda adalah penyampai kitab dan penyampai hikmah. Hikmah itu sunnah di sisi sebahagian ulama. Jadi dalil menunjukkan kepada kebenaran Alkitab wa sunnah dan bersifat ma'sumnya, ismah, terpelihara daripada sebarang dosa dan kesalahan Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh para Nabi yang lain. Di dalam tafsir Al-Jalalain dia kata ma fihil ahkam. Hikmah itu yang ada padanya hukum hakam, yakni al-ma'ani allati la tuhsa, makna-makna yang banyak yang tidak terhitung. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, kalau aku nak mentafsirkan Quran dibawa oleh 70 ekor unta akan tafsiran itu, aku boleh mampu lakukan. Surah Fatihah saja aku boleh tafsir ribu-ribu jilid kalau aku mau. Menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu ada hikmah, ada pengajaran yang berharga yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk memahami dan memetik hukum hakam dan pengajaran daripada Quran. Yang tu orang-orang alim yang besar. Kita baca kitab tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Alusi, semua tafsir itu belah-belah jilid. Tafsir Al-Munir 30 jilid, 30 juzuk, 15 jilid. Tafsir Sya'rawi lebih daripada 20 jilid. Mereka diberikan hikmah, boleh memahami tafsir dan menghuraikan tafsir berjilid-jilid. Dalam Al-Quran Allah berfirman wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah mengajar kamu. Sambungan ayat menyatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun,
Dan ia mengajar, ia Nabi SAW itu mengajar kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi ini nama dia atfu am ala khas, ataf am kepada yang khusus. Jadi di antara sifat Rasul yang disebutkan dalam ayat 151 ini, yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga ta'lim. Yang pertama baca, yang kedua menyucikan, yang ketiga mengajak. Mengajak Quran dan sunnah, dan mengajak ilmu-ilmu yang banyak belum diketahui oleh manusia. Jadi 3 sifat Rasul yang disenaraikan dalam ayat 151, at-tilawatu wat-tazkiyatu wat-ta'lim, membaca, menyucikan dan mengajar. Jadi mengaji dan mengajar ini adalah sifat Rasul, dan ia sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isi hidup kita di samping kita bekerja, di samping kita makan tidur, di samping kita cari makan, di samping kita cari rezeki, dengan 2 perkara itu, maka kita mudah-mudahan masuk dalam Ar-Rabbaniyin. Ar-Rabbaniyin maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang dinisbahkan kepada Rabb. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayat itu ada belakang, tu sebelah kanan. Surah apa ada tulis itu? Walakin kunu, surah Ali Imran ayat 79. Juzuk yang ketiga, muka surat 60, sebelah kiri. Ayat 79 surah Ali Imran. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak patut seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, yakni wahyu, dan hikmah, yakni kefahaman daripada ilmu dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba kepada selain Allah. Setiap Rasul mengajak manusia kepada menyembah Allah, mengabdikan diri pada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi jadikanlah kamu hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Bima kuntum tuallimuna al-kitaba, dengan cara kamu mengajarkan isi Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan cara kamu terus menerus mempelajarinya. Jadi mengaji Quran ni tak boleh berhenti. Bila kita nak berhenti, mati baru berhenti. Kerana di situ mengundang pahala yang banyak, meninggikan darjat, menggugurkan dosa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadrusun ni fi'il mudhari', maknanya perkara yang berterusan. Kamu nak dekat diri kamu dengan Allah, nak benar-benar hambakan diri kepada Allah, kamu isi hidup kamu dengan 2 perkara. Yang pertama mengajar Al-Quran, yang kedua mengaji Quran. Bima kuntum tuallimuna al-kitab, dengan sebab kamu terus menerus tak berhenti mengajak isi kitab. Sama ada yang kita ajak untuk tajwid dia, sama ada kita mengajak untuk makna dan maksudnya, tafsirannya dan sebagainya. Kamu dengan Quran mesti ajak, dan kamu dengan Quran mesti mengaji
sampai mati, tak boleh berhenti. Lagi duk boleh baca, lagi mata duk nampak, lagi tubuh badan sihat, jangan berhenti. Biar kita mati dalam keadaan mengajar Quran tiap-tiap hari. Oh, saya tak ada orang nak mengaji, saya nak mengajar. Saya nak mengaji pun tak ada orang mengajar. Baca tiap-tiap hari. Kalau kita mati hari ni dah mengaji Quran. Hari ni dah mengaji hadis. Hari ni dah sembahyang tahajud. Hari ni dah sembahyang fardu subuh. Kita mati dalam keadaan hari itu kita dah isi dengan pelbagai ibadat. Di samping ibadat kita, bulan Ramadan ni kita puasa, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir, kita isi dengan baca Quran, kita isi dengan dengar Quran, kita isi dengan mengaji Quran, kita isi dengan mengajar Quran kalau ada orang yang nak mengaji. Jadi kita dengan Quran ni tak boleh tinggal. Pasal dalam hadis Muslim kata, siapa rajin jadi baca Quran, Quran jadi teman dia, bagi pertolongan kepada dia di dalam alam kubur. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Hadis Imam Muslim menyatakan, bacalah kamu akan Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari akhirat kelak, hari kiamat kelak, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menjadi teman kepadanya. Orang yang berteman dengan Quran, esok nanti pi hari kiamat, Quran bagi syafaat pertolongan kepadanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Hadis Imam Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dan Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menyatakan, di akhirat kelak Allah mengizinkan supaya puasa dan Al-Quran bercakap, dan memberi pertolongan kepada orang yang puasa dan orang yang baca Quran. Puasa akan berkata kepada Allah, mana'atuhu at-ta'ama wasyarab fasyafi'ni fih. Dulu aku pernah menghalang dia daripada makan minum, maka izinkan aku memberi syafaat pertolongan kepadanya. Dan puasa Quran pula berkata, mana'atuhun nauma bil lail fasyafi'ni fih. Aku menghalang dia tidur awal di malam hari, izinkan aku beri syafaat pertolongan kepadanya. Lalu Allah izin kedua-duanya memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan ibadat. Puasa dengan Quran ni bukan orang nak boleh bercakap. Allah izin ibadat itu bercakap. Seperti mana hadis yang lain tentang semayang. Apabila kita pergi akhirat, kalau kita jaga semayang, maka semayang akan berdoa kepada Allah, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah memelihara engkau sekarang ini sebagaimana engkau memelihara aku ketika di dunia dulu. Bagi orang yang tak jaga semayang, tekoh cukup, tekoh tak cukup, tekoh tak semayang terus, ketika itu amalan-amalan lain diperonyok, bahasa Kedah kata peronyok. Seperti peronyoknya kain buruk. Amalan itu digenggam, dihancurkan dan dilempak ke muka dia. Semayang tak duk amal hal lain saja. Lalu diumpamakan amalan itu seperti kain buruk yang dihancurkan, yang digenggam dan dilempak ke muka orang yang semayang itu, dan dikatakan kepada dia, dayya'akallah. Dilempak kepada orang tak semayang tu, dan dikatakan kepada dia, dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku dulu. Dulu hang hidup di dunia hang tak jaga semayang, hari ini di hampir akhirat Allah tak jaga hang. Allah buh hang tempat tak elok pasal dulu hang buat tak elok kat semayang. Jadi sembahyang akan diberikan
peluang untuk menolong kita yang jaga dia, dan sembahyang itu akan marah ke orang yang tak jaga dia. Puasa pun akan tolong orang yang jaga dia, Quran pun akan tolong orang yang jaga dia. Jadi ada beberapa perkara yang tak berlaku di dunia, berlaku di akhirat. Kita baca surah Yasin. Dalam surah Yasin kata tangan kaki boleh bercakap. Di dunia tangan tak boleh kata apa, kaki tak boleh kata apa, yang dia bercakap tu mulut. Quran kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang bercakap kepada kami pada ketika itu tangan dan kaki mereka, menceritakan apa yang mereka kerjakan. Tangan ni tak boleh cakap, tak nak dengar. Quran kata Allah kehendak dia bercakap. Macam kita, orang dulu-dulu kalau duk pergi cerita ke orang boleh bersembang jarak jauh, boleh melihat jarak jauh, orang dulu kata mohong mana boleh tengok jarak jauh. Lah ni dah ada TV, boleh nampak jarak jauh. Lah ni dah ada handphone, boleh sembang dengan orang jarak jauh. Plastik campur dengan dawai, campur dengan ni, tak tahu jadi skrin, jadi handphone, boleh tengok. Boleh tahu apa orang di Amerika buat, apa orang di England, di London, di Mesir. Boleh tahu dengan kita guna handphone, dia kata apa di sana, kita dengar sini, boleh nampak muka pula. Kuih lama, kuih canggih. Kita duduk di Alok Start, bini kita duduk di Guak, kita nak beli baju di supermarket, kita pakai tunjuk gambar dalam supermarket ni gambar baju mana nak ni, kalau apa kita duduk di market ikan, kita boleh suluh gambar ikan ikan mana nak makan, ikan ni ke ikan ni. Dia duduk di rumah boleh pilih baju apa dia nak, baju raya mana dia nak, kasut mana dia nak, kita pakai tunjuk di tempat kita nak beli. Kita nak beli di Mekah, dia duduk di Malaysia, dia boleh nampak lah tu, boleh habang ke kita. Tak logik orang dulu kata boleh bercakap pakai plastik ni, boleh cakap belik kaca cermin, boleh tengok, boleh tak kena gaya. Lepas pada ni dia boleh hidu pula. Boleh tunjuk gambar durian, tolong hidu durian ni bau macam nak. Lah ni tak boleh. Jadi zaman semakin canggih, dulu ni tak masuk akal, boleh tahu jarak jauh, boleh dengar benda yang dicakapkan daripada jarak jauh, boleh tengok benda jarak jauh. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW melihat sungai Nil atas langit, melihat sungai Furat atas langit. Dalam kisah peperangan Mu'tah, peperangan apa di Jordan tu, Nabi SAW habaq, masa ni kawan ni kena bunuh, masa ni kawan ni kena bunuh, masa ni bendera boleh kat kawan ni. Nabi SAW tak pergi perang, tapi boleh cerita satu persatu kejadian yang sedang berlaku. Malam peristiwa Isra' Mi'raj, orang tanya Rasulullah, kalau betul kamu pergi ke Masjidil Aqsa, tolong cerita tengok. Jarak dia dengan bukit jauh mana, tangga naik ke mana, apa semua. Nabi SAW tak tengok pun hak tu. Tapi bila ditanya, Allah Ta'ala perlihatkan Masjidil Aqsa depan muka Nabi SAW, macam kita tengok TV. Kita boleh nampak. Jadi dalam hadis dah diceritakan contoh-contoh perkara sedemikian. Ada seorang ulama besar Azhar, nama dia Al-Hafidh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Pakar hadis di Azhar, guru kepada Syekh Ali Jumu'ah dan beberapa ulama lain, karang satu kitab. Tajuk kitab itu Kewujudan Alat-alat Moden menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia kaji ayat Quran, dia kaji hadis, dia jumpa dalam Quran dah sebut tentang kapal terbang, dalam Quran dah sebut tentang bom yang dilempar daripada atas turun ke bawah, dalam Quran sebutlah tentang kamera, tentang TV, tentang radio, macam-macam. Dalam Quran sebut tentang zoo, akan wujud satu masa binatang disimpan satu tempat. Dia kaji, dia tulis satu kitab, Kewujudan Alat-alat Moden yang telah ditemui di dalam Quran Sunnah.
Jadi daripada hadis tu dah dia bagi tahu. Hadis tentang Nabi SAW tengok daripada jarak jauh dengan dekat. Hadis tentang Sayyidina Umar. Cerita Sayyidina Umar mendapat satu karamah tengah baca khutbah, nampak musuh sedang dikepung dari jarak jauh. Ribu-ribu batu. Sayyidina Umar teguk musuh itu. Suara Sayyidina Umar didengari oleh tentera Sayyidina Umar. Lalu mereka mengikut arahan itu dan mencapai kemenangan. Disebut sebagai hadis Sariyah. Ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, jaga-jaga di sebalik bukit, ada musuh sedang datang untuk menyerang kamu. Maka mereka pun paling tengok ada sungguh mereka dapat mencapai kemenangan. Setelah sebulan lebih kurang mereka balik mai Madinah, mereka ucap terima kasih. Terima kasih kepada Sayyidina Umar yang tolong tegur kami. Tidak kami kalah. Sayyidina Umar tengah duk baca khutbah atas mimbar di Masjid Nabawi. Tengah-tengah baca khutbah, dia nampak Allah Ta'ala perlihat daripada jarak jauh depan mata dia. Musuh sedang nak serang tentera dia. Dia tukar tajuk. Ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, jaga balik bukit. Makmum ada dengar khutbah tu heran. Sayyidina Umar ni baca khutbah tajuk lain. Tak tahu dia kona tajuk lain. Setelah mereka pulang, mereka ucap terima kasih kerana tolong tegur kami, tolong habang kat kami musuh mai, menyebabkan kami menang dalam peperangan. Baru mereka tahu Sayyidina Umar diberikan satu karamah, satu perkara luar biasa yang mencarikan adat. Boleh tengok tentera sedang perang depan mata dari jarak jauh. Dan ucapan Sayyidina Umar di Madinah didengari oleh tentera itu. Boleh tengok benda jauh, boleh cakap sampai jauh. Itu juga satu karamah. Begitu juga karamah Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika menyertai peperangan di Taif, peperangan Hunain. Pada peringkat awal para sahabat kalah, lari berselerak. Dia panggil mereka dengan suara dia, dengar jarak yang begitu jauh. Tak kena pakai mikrofon dah. Lah ni pakai mikrofon baru dia pergi jauh. Tu pun orang tak main juga. Panggil orang main semayang tiap-tiap hari, orang tak main juga. Orang pergi tang lain tak apa, orang pergi tang lain tak apa, jangan tak pergi terus. Dia kata kami masjid ni kami tak pergi, kami pergi surau tu. Surau ni kami tak pergi, kami tak pergi surau tu. Alhamdulillah, walaupun tak pergi surau tang tu, dia pergi surau tang ni. Yang rugi tak pergi terus. Surau tak pergi, masjid tak pergi. Tu rugi, kerana pergi masjid, pergi surau ni pahala banyak. Langkah kaki, setiap langkah tu ada nilai dah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in kata dalam hadis, depa pergi masjid, depa jalan dekat-dekat dan bagi banyak langkah. Kerana setiap langkah itu fadilatnya besar. Ayat 12 dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis atharahum, kesan-kesan tapak kaki mereka ke tempat yang baik. Ada sahabat rumah dia jauh pada masjid. Dia ulang pergi masjid daripada rumah. Satu masa dia tengok ada tanah kosong depan masjid. Dia bercadang nak pindah rumah. Punggah rumah, pindah mai buat tepi masjid. Maka turun ayat dalam surah Yasin. Bila Rasulullah SAW tahu sahabat tu nama Bani Salimah, satu kabilah Arab nama Bani Salimah. Duk minta, duk cadang nak pergi, duk di tanah lapang kemak dengan masjid. Maka Nabi SAW tahu. Nabi SAW bersabda, diyarakum tuktab atharukum. Duklah kamu di rumah kamu, berulanglah kamu pada rumah kamu, setiap langkah kamu itu ditulis. Kesan-kesan tapak kaki kamu. Maka turunlah ayat dalam surah Yasin setelah itu. Turun ayat dalam surah Yasin. Macam mana ayat dia tahu? Ayat 12 dalam surah Yasin. Yang hujung dia ditulis ma qaddamu wa asarahum. Apa yang mereka dahulukan, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan kesan-kesan daripada tapak kaki mereka. Jadi kita duduk di rumah, kita pergi masjid, bukan pergi begitu sahaja. Langkah-langkah kita ke masjid,
dapat pahala. Satu langkah, satu pahala, dapat satu dosa gugur. Mungkin darjat kita naik juga. Seorang sahabat lagi dia pergi masjid. Orang tanya dia, awak tak naik kenderaan pergi masjid? Dia kata, aku mau supaya ditulis pahala kepada aku pergi dan pulang, pergi dan balik. Hadis Imam Muslim. Maka Nabi SAW menyatakan, bagimu apa yang kamu mau itu. Dia kata, aku nak dapat pahala pergi balik. Aku tak mau pergi saja, balik pun nak juga. Maka Nabi SAW kata, boleh dua-dua. Boleh dua-dua maksudnya kalau daripada rumah kita pergi masjid 10 langkah, pergi 10 balik 10 dapat 20. Kalau rumah kita pergi masjid 50 langkah, pergi 50 balik 50 dapat 100. Bukan tekat pergi balik pun dapat. Besarnya ganjaran pahala kepada orang-orang yang berulang alik ke rumah Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Orang rajin berulang alik ke rumah Allah Ta'ala ni diberikan iman yang kuat. Hadis Imam Muslim, hadis Imam Tirmidzi menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Bila kamu melihat seseorang itu rajin berulang alik ke masjid-masjid, saksikanlah dia itu orang yang beriman. yakni orang kuat iman dia boleh pergi masjid hari-hari. Orang kurang lemah iman dia kurang sikit ke masjid. Ayat 12 surah Yasin kata, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami menulis apa yang telah mereka lakukan dan jejak-jejak langkah mereka, kesan-kesan tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami menghitung secara teliti dalam catatan yang jelas. Jadi hak pelik-pelik berlaku zaman la, orang dulu tak percaya. Orang dulu tak percaya boleh pergi Mekah 8 jam. Sebab orang dulu pergi Mekah kapal laut puluh-puluh hari. Orang dulu tak percaya boleh bercakap orang duduk di Malaysia, boleh cakap orang di Amerika, di Mesir, di Brazil. Kerana orang dulu tak tahu pun kata ada handphone. Lah ni dah ada handphone, boleh bercakap jauh. Ada TV, boleh tengok jauh. Boleh tahu perkara yang sedang berlaku, boleh tahu benda yang berlaku kemarin ulang balik hari ni, tengok rakaman. Rakaman semayang tarawih. Semayang tarawih pukul 2 pagi, besok pukul 6 petang pasang balik. Benda-benda tu orang dulu-dulu tak percaya. Zaman pelita minyak tanah dulu orang tak tahu. Zaman 70-an, awal 70-an, karan pun tak ada. Kita dulu pakai pelita minyak tanah. Orang metak tiang elektrik tepi jalan, kita heran. Nak buat apa tiang lagu ni? Rupanya masa tu nak masuk karan. Masuk karan pula dah. Lepas masuk orang jual TV pula dah masa tu. TV pakai tak tahu. Nak tahu apa TV ni? Yang duk tahu radio kan. TV pula kalau tik cicak hitam putih. Mana ada warna-warna lagi masa tu? Tahun 78. Tahun 77. Masuk TV kalau hitam putih. Satu orang tu dia beli TV dalam kampung tu. Tak ada orang pernah tengok TV, pernah sentuh TV. Dia beli seorang-seorang dia. Pakai bateri masa tu. Tak pakai karan lagi. Karan tak masuk, baru letak tiang. Masa tu tengok wayang pacak. Setahun 2-3 kali wayang pacak. Main pacak tepi bukit. Kamak koboi lah apalah. Tak tahu rumah tu dia beli TV. Kecil ya TV, hitam putih kalah. Warna-warni tak ada. Dia pakai terpa pergi rumah dia tengok TV. Pasal apa? Tak pernah tengok gambar dalam kaca boleh tunjuk gambar. Boleh tengok beli kaca tu gambar macam-macam. Cowboy lah, combat lah. Gambar jenis meresap tu apa benda tu. $6 million man lah. Gemini Man pembenda tau. Macam-macam gambar saya hafal dulu Dulu macam hantu TV, zaman hantu TV dulu
Kalau bertobat dah tak tengok TV macam dulu lah. Dulu ni TV gambar macam-macam hafal kita tahun 70-an. Seorang yang beli TV dalam kampung, malam-malam penuh rumah dia, pakai pergi tengok wayang lah rumah dia. Dia pula pandai, siapa nak main, buh pon dalam tu. Tujuan apa? Buh duit. Ni duit nak beli bateri, nak cas bateri. 2 kupang, 3 kupang, penuh pon. Ada hamba Allah 2-3 orang jenis segan nak buh, dia pergi menusuk beli mana-mana. Tengok TV. Balik rumah pula, mengusik pula dah. Hak puak balik awal dia tunggu tengah jalan, dia goyang pokok lah, dia bunyi suara hantu, lari berjerit habis satu kampung. Puak hak jenis nakal sikit. Musik puak balik tengok TV, mak ada susah hati dah. Anak aku pergi tengok TV balik duk riau. Pasal apa? Hantu kusik tengah jalan. Lepas tu himpun duit pecah, kau ni beli, kau ni beli. Sampai pakai ada TV. Lepas tu naik main pula TV jenis warna-warni, pakat beli pula. Lah pula TV jenis nipis buh di dinding tu. Lah ni kalau rumah orang tu tak ada TV, jadi pelik. Zaman tu kalau ada TV yang pelik. Seorang ada TV, pakat perempuan pergi melimpah orang, pakat nak tengok TV. Karan pun tak ada, pakai minyak, pelita minyak tanah. Kalau kenduri kahwin pakai lampu koselin tu. Makan air ketui duduk dalam sekam. Bulan puasa beli air ketui, peti air pun tak ada. Mai pada kelang. Kayuh lah gerai hamba Allah tu, jual air ketui potong dengan gaji. Bulan sekam. Ambil air ketui. Buah kurma main pada mana? India ke mana tu? Satu jenis tu kurma. Lah kurma dengan ajwah semua ada. Tak masuk akal ajwah boleh main lah rumah kita lah ni. Kita pun tak kenal ajwah dulu. Yang kita kenal kurma satu tu, pergi tak mana pun. Pergi tak mana kurma jenis tu ya. Lah ada ke tak ada kita rumah jenis tu. Jadi semakin maju zaman, semakin kita dapat benda-benda baru. Sebagaimana lah kita boleh dengar, boleh tengok sesuatu yang tak logik. Di sebalik kaca ada gambar orang, kaca TV. Di sebalik handphone yang kecil itu boleh bercakap dan sebagainya. Maka demikian juga Allah Ta'ala habang. Tangan kamu, kaki kamu, lah tak boleh cakap. Akhirat esok aku bagi boleh cakap. Sebagaimana lah ni TV, radio boleh bercakap. Sedangkan kaca dengan plastik, dengan wire, dengan dawai, mana boleh bercakap. Tapi teknologi yang Allah bagi akal kepada manusia boleh reka pelik-pelik. Sehingga kan hak orang dulu tak percaya Allah sudah berlaku. Kalau cerita ke orang dulu satu masa nanti boleh pergi Mekah lah masa 8 jam. Orang kata mohong, cerita tak masuk akal. Lah ni memang pergi 8 jam sungguh. Sebagaimana cerita ke orang lah, orang dulu khatam Quran sehari sekali. Orang lah tak percaya. Pasal apa? Ni kita puasa berapa hari dah. Duk juzuk pertama tu tak habis-habis. Kita puasa berapa hari dah. Quran kita duduk selerak lagi. Saya pun saya berhenti nak kena baca Quran kak. Pasal apa? Nak ligan bagi boleh khatam. Orang dulu boleh khatam sehari semalam 8 kali. Pagi, siang 4 kali. Malam 4 kali khatam Quran. Hak tu hak banyak. Hak biasa sehari sekali. Imam Syafi'i sehari sekali. Siang sekali, kalau bulan puasa sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Khatam Quran sehari 2 kali. Orang lah tak percaya. Orang lah khatam WhatsApp ada. Khatam Quran payah. Jadi orang cerita ke orang dulu boleh bercakap dengan handphone, orang dulu tak percaya. Cerita ke orang lah boleh khatam Quran 3 hari sekali, orang lah tak percaya. Yang paling banyak zaman salaf dulu khatam Quran seminggu sekali. Sehari 5 juzuk, 6 hari 30 juzuk. Mereka baca Quran sehari 5 juzuk. Mungkin mereka baca sekali guih 5 juzuk, mungkin mereka baca sekali semayang sejuzuk. Lepas semayang subuh sejuzuk, lohor sejuzuk, asar sejuzuk, maghrib sejuzuk, insya sejuzuk. 5 waktu semayang 5 juzuk. 6 hari khatam. Orang dulu paling banyak, paling ramai khatam Quran seminggu sekali. Paling lekeh 6 bulan sekali khatam Quran dulu. Kita 16 tahun tak khatam pun tak rasa pelik. Pasal kita duduk zaman orang tak baca Quran. Jadi orang dulu-dulu khatam Quran biasanya seminggu sekali. Hak 3 hari sekali, sehari 10 juzuk. Hak tiap hari pun ada.
Jadi kita tengok sejarah orang dulu-dulu baca Quran, khatam Quran banyak, kita kata ni semua cerita mohong. Aku tak nak jumpa. Pasal zaman kita duduk zaman orang tak baca Quran. Pelik cerita boleh khatam Quran tiap-tiap hari. Aku 12 tahun dah tak khatam. Ukur dengan kita. Tak ada apa. Jadi khatam Quran orang dulu-dulu boleh baca banyak. Ada saya jumpa zaman lah seorang tu imam. Dia kata saya mesti khatam Quran sebulan sekali. Macam mana tu imam tu buat? Dia kata saya 1 kali semayang 2 lai. Lepas semayang subuh, saya tak pi mana. Baca 2 lai dulu baru saya pi tang lain. Nak pi sarapan pagi ke, nak pi kedai kopi ke, nak pi kerja ke. Saya duduk, saya baca 2 lai dulu Quran. Baru saya pi. Lepas lohok 2 lai balik. Lepas asar sama, lepas maghrib sama, lepas isya sama. Sehari 10 lai. 10 lai. Tu kata tu kan 10 muka. Jadi saya mesti baca Quran 1 kali semayang 2 lai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha betul eh? 1 juzuk 10 lai. Maka saya baca lepas subuh 2 lai, lepas lohor 2 lai, lepas asar 2 lai, lepas maghrib 2 lai, lepas isya 2 lai. Habis sehari 10 lai. Sehari 1 juzuk. Esok lagu tu juga saya buat selama 30 hari, berarti 30 hari 30 juzuk. Sebulan saya khatam 12 kali. Setahun saya khatam 12 kali. Sekurang-kurangnya. Kalau saya rajin lagi, bulan puasa lagi saya tambah lagi. Bulan puasa mungkin lebih daripada sekali. Tapi bulan lain, sehari 10 lai saya baca. Saya tak duduk sekali duduk 10 lai. Yang tu teruk makan masa. Saya hanya buat selepas 1 semayang 2 lai. 5 kali semayang sehari 10 lai. Berarti budaya saya, adat kebiasaan saya mesti khatam Quran setiap bulan. Makan tu kita boleh buat bulan puasa lah ni. Kalau kita rajin 2 lai. Kalau kita naik 4 lai, berarti 15 hari khatam. Baca lepas semayang ataupun sebelum semayang selai, lepas semayang selai. Kalau lepas sebelum semayang 2 lai, lepas semayang 2 lai, berarti kita khatam 15 hari. Kalau boleh baca sehari sejuzuk, sekali duduk sejuzuk, boleh juga. Yang penting baca lagu mana pun bulan puasa, jangan biar ianya berlalu tanpa khatam. Macam orang pergi umrah. Pergi umrah duduk sana 14 hari. Di Mekah 10 hari, di Madinah 4 hari. Kalau baca sehari 5 juzuk, 4 hari khatam. Kalau baca sehari 2 juzuk, 15 hari khatam. Jadi kalau boleh baca sehari 3 juzuk, tak ada balik umrah, khatam. 10 hari khatam, sehari 3 juzuk. Syarat dia, baca, letih rehat, bangkit baca pula. Jadi orang yang pergi umrah disebutkan dalam kitab, siapa yang pergi umrah, dia kena berazam untuk khatam Quran. Dan yang terbaik khatam Quran di sana ialah ketika tawaf. Tak kira tawaf umrah, tawaf sunat, tawaf qudum ke, tawaf wada' ke, khatam dalam tawaf. Baca Quran dalam tawaf, baca doa khatam Quran dalam tawaf, itu yang terbaik. Kita tak pergi umrah, tapi kita ada Ramadan. Ramadan masa yang mulia. Jangan habis bulan puasa melainkan kita isi dengan khatam Quran sekurang-kurangnya 1 kali. Dalam ayat yang kita baca pagi ini disebutkan bahawasanya Nabi SAW itu membaca Quran. Nabi SAW itu menyucikan manusia. Nabi SAW itu mengajar, memberi ilmu kepada manusia tentang Quran dan Sunnah, dan mengajar kepada manusia ilmu yang belum diketahui. Jadi mengaji dengan mengajak Quran ni tak boleh berhenti lagi akal kita waras. Mengaji sekolah berhenti, dah jam 6 habis dah, tak boleh duduk dah sekolah rendah, kena naik sekolah menengah. Habis 3 tahun 6 tak boleh duduk sekolah menengah lah, kena pergi universiti atau pergi kerja terus. Tak boleh duduk terus, tapi Quran tak boleh. Tak ada nama dia stop.
Tak nama berhenti. Kalau lagi rajin baca, lagi rajin dengar, kerana fadilatnya amat besar. Akhirat esok Allah izin dia bagi pertolongan kepada orang yang mendampingi Quran, sebagaimana Allah izin orang-orang Nabi SAW bagi syafaat, orang-orang yang mulia bagi syafaat. Allah izinkan juga puasa dan Al-Quran memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang menjadi ahlinya. Sambungan ayat fadhkuruni azkurkum kita sambung besok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.